Bismillahirrahmanirrahim. Islamnya Hamzah dan Umar serta peristiharan terbuka menentang jahiliyah. Berlaku peristiwa yang menguatkan Islam apabila dua orang pemimpin kalangan sahabat masuk Islam, iaitu Hamzah bapa saudara Nabi SAW, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma masuk Islam. Di saat mendung tebal menyelubungi dakwah Islamiah dan para pendukung perjuangan menegakkan kalimah Allah, menghadapi keadaan yang sangat menghimpit perjalanan mereka, tiba-tiba terpancar cahaya yang menembusi rentangan yang tebal tersebut. Dengan Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dua pahlawan ulung yang dikenali kedudukannya di kalangan jahiliyah dan Islam. Peristiwa itu menunjukkan betapa melesetnya tadbir manusia bagi memadamkan cahaya Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyempurnakan cahayanya, menembusi segala halangan yang disusun bagi menyepit dan menutup lubang kepada cahaya Islam. Islam adalah cahaya agama Allah. Allah Ta'ala sudah berjanji, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka nak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Di mana orang kafir ingat cahaya Islam ni macam cahaya pelita minyak tanah, boleh padan embuh dengan mulut saja. Ini mengikut anggapan orang bukan Islam. Cahaya agama Allah ni tak ada siapa yang boleh memadamkan. Lebih hebat bercahaya matahari dan bulan. Cahaya matahari dan bulan pun manusia tak boleh nak tutup. Itu ciptaan Allah secara langsung. Agama Allah adalah cahaya petunjuk. Begitu juga tak boleh dipadamkan. Ketika orang Islam dalam keadaan kesusahan, ditindah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang merasakan mustahil. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan di semenanjung tanah Arab, di bumi Mekah yang kering, tak ada air, payah air. Rasul ni akan dilantik pada seluruh dunia. Macam mana air tak ada, pitih tak ada, padang pasir kering. Macam mana Rasul ni nak bawa cahaya Islam ke seluruh pelosok dunia? Bila Nabi istihar jadi Nabi, jadi Rasul, ditentang, dipukul pengikut-pengikutnya. Hanya orang miskin dan orang muda-muda yang banyak ikut Islam. Macam mana Islam nak menang? Macam mana Islam nak tersebar ke seluruh pelosok dunia? Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Makkiyah, diikuti dengan peristiwa yang berlaku selepas itu. Di antaranya ialah surah-surah yang mengisahkan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi-Nabi yang lain, umat yang lain. Yang paling dahsyat kisah Nabi Musa alaihi salam yang dilahirkan di bumi Mesir. Rajanya Firaun yang paling kaya dalam dunia, yang paling zalim dan jahat. Bila ditunjuk oleh Allah melalui mimpi yang menakutkan,
diberitahu kepadanya oleh ahli-ahli nujum. Masa itu ahli nujum boleh mencuri rahsia langit. Akan zahir seorang pemimpin Rasul kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Lalu Fir'aun mengisytiharkan undang-undang, mencari setiap kampung perempuan Bani Israel yang mengandung. Kalau lahir anak lelaki, dia sembelih anak lelaki itu untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Lalu Allah Ta'ala menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Nabi Musa yang dicari itu, Allah Ta'ala wahyikan pada ibunya, letak dalam peti, ranyuk dalam sungai. Sungai bawa ke tepi istana Fir'aun. Dan Fir'aun, petugas-petugas Fir'aun berjumpa dengan budak Nabi Musa alaihi salam. Masuk dalam istana Fir'aun, dipelihara di bawah istana Fir'aun. Allah tidak mengizinkan Fir'aun untuk membunuhnya. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Musa yang dicari, dia sembelih tiap kampung, masuk dalam istana dia dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala halang hatinya untuk membunuh kanak-kanak Musa yang dilahirkan ketika Fir'aun yang sangat zalim. Allah Ta'ala turunkan ayat ini supaya sahabat-sahabat dan orang Islam kena faham, ini kekuasaan Allah Ta'ala. Ikut Islam, jangan takut Islam ni lemah, Islam ni takluk, Islam ditindas, tak kadalah Islam ni menang. Jangan kata begitu. Ini kekuasaan Allah Ta'ala, Islam daripada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala lakukan perkara yang memecahkan kejahatan jahiliah bila dua orang tokoh di Mekah, Hamzah dan Sayyidina Umar, masuk Islam. Hamzah mengisytiharkan Islam pada tahun ke-6 selepas nubuwah. Kebanyakan ulama menyatakan ianya berlaku pada bulan Zulhijjah, tahun yang ke-6 Nabi lantik jadi Rasul. Selepas 6 tahun Nabi lantik jadi Rasul, baru Hamzah masuk Islam. Ianya berpunca dengan tindakan zalim yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW berhampiran Bukit Safa dengan memaki hamun Rasulullah, tetapi Rasulullah SAW tidak menjawabnya. Sesungguhnya Abu Jahal memukul kepala Rasulullah dengan batu sehingga berdarah. Perkara yang berlaku itu telah diberitahu kepada Hamzah oleh hamba perempuan Abdullah bin Juda'an yang menyaksikan segala yang dilakukan oleh Abu Jahal. Hamzah yang pulang dari memburu, Hamzah kerja buru, tak dali Nabi dakwah tak dalilah, kerja dia buru je, pergi buru binatang, buru kijang, buru arnab, kerja buru je. Orang duduk gaduh, duduk berlawan 6 tahun dia tak tahu. Bila Abu Jahal maki anak saudara dia, katok dengan batu, lalu seorang hamba perempuan Abdullah bin Juda'an yang menyaksikan perkara itu memberitahu pada Hamzah. Abu Jahal katok anak saudara dia. Itu sajanya. Hamzah yang pulang dari memburu, yang selama ini tidak mengambil peduli terhadap perkembangan Islam, telah naik marah. Ini hidayah. Allah Ta'ala boleh cetuskan bila-bila masa saja. Kebiasaannya apabila pulang dari memburu, ia akan pergi ke Kaabah untuk tawaf. Itu adab orang Arab sejak zaman dulu. Dan apabila sampai di Darun Nadwah, tempat para pemimpin Quraisy berkumpul, ia mengucap selamat kepada mereka. Tetapi pada hari itu Hamzah yang terkenal dengan sifatnya garang, sifat garangnya itu, pergi mencari Abu Jahal di Darun Nadwah. Ia masuk ke tempat itu tanpa mengucap selamat dan terus meluru ke arah Abu Jahal, lalu memukul kepalanya dengan busur panah sehingga berdarah. Katok selalu.
Ini ceritanya Hamzah. Hamzah berkata, adakah kamu memaki hamunnya? Sekarang aku mengikut agamanya, kata dia. Marah. Aku ikut agama dia. Nak lawan aku, mari. Dan bercakap seperti dia bercakap. Aku bercakap macam Muhammad bercakap. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Sila lawan jika kamu mahu. Sila lawan kalau nak. Puak Hamzah iaitu Bani Hashim dan puak Abu Jahal iaitu Bani Makhzum bangun untuk membantu anak buah mereka. Abu Jahal yang menyedari kesalahannya menghalang dengan berkata, biarlah Abu Umarah melakukan terhadapku kerana memang aku telah memaki hamun anak saudaranya, kata Abu Jahal. Walaupun anak Abu Jahal bangun nak bertahan, Abu Jahal pun berasa tak tahan. Tak tahan lawan dengan Hamzah ni. Lalu Abu Jahal mengaku, memanglah aku salah, aku maki anak saudara dia sungguh. Itu ceritanya. Setengah ulama meriwayatkan bahawa Hamzah menceritakan setelah dia masuk Islam, aku bertindak begitu kerana didorong oleh rasa terlalu marah. Tiba-tiba datang keraguan dan seperti menyesal di atas tindakan itu kerana meninggalkan agama peninggalan nenek moyangku. Bila hilang mahu, maya suah betul ke agama ni, maya waswah pula. Aku berdoa di sisi Kaabah supaya Allah menghilangkan keraguan dan melapangkan perasaanku. Sebelum sempat aku menghabiskan doa, Allah telah menghilangkan semuanya itu. Hilang segala syak, yakin pada Islam, kata Hamzah. Menurut riwayat yang lain, Hamzah menemui Rasulullah SAW dan menceritakan perasaan hatinya. Lalu ia berdoa supaya ditetapkan imannya. Doa supaya tetap iman. Itu cerita Hamzah masuk Islam. Ummah menurut langkah Hamzah memeluk Islam. Abu Nu'aim Al-Asfahani telah meriwayatkan di dalam kitab Ad-Dalail dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di mana ummah telah menceritakan bagaimana ia memeluk Islam, iaitu 3 hari selepas Islamnya Hamzah. Lepas 3 hari Hamzah masuk Islam, ummah masuk Islam pula. Cerita ummah masuk Islam. Ummah keluar dengan pedangnya. Dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang lelaki dari Bani Makhzum. Lalu lelaki itu bertanya, mahu ke mana wahai Umar? Umar menjawab, aku mahu membunuh Muhammad, kata Sayyidina Umar. Umar keluar dengan pedang. Mau nak ke mana? Seorang daripada Bani Makhzum tanya, aku nak pergi bunuh Muhammad. Lelaki itu berkata, bagaimana kamu boleh selamat dari tindakan balas keluarganya dan dari Bani Hashim dan Bani Zahrah? Mau nak lawan keluarga Nabi, keluarga Muhammad? Umar menjawab, aku nampak awak juga telah menukar agama dan meninggalkan agama yang dianuti selama ini. Aku tengok mu pun macam ikut Muhammad juga. Lelaki itu menjawab, kalaupun aku melakukannya, sesungguhnya telah melakukannya orang yang lebih besar haknya kepada ke atasmu, iaitu daripada aku. Umar bertanya, siapa? Lelaki itu menjawab, adikmu dan ipumu. Maksud ikut Muhammad dah, kata orang ni. Adikmu Fatimah binti Khattab dan ipumu Sa'id bin Zaid masuk Islam. Sa'id bin Zaid ini ialah salah seorang 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Ipu Sayyidina Umar. Di mana ayah dia Zaid ialah seorang yang tak sempat dengan Nabi, yang beriman kepada Allah, tidak menyembah berhala di zaman jahiliah.
Tak sempat dengan Nabi, tapi anak dia masuk Islam. Jadi apa Sayyidina Umar? Dengan marahnya Umar menuju ke rumah adiknya. Kebetulan di rumah itu ada Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu yang sedang membaca Quran untuk adik Umar dan iparnya. Khabbab ada dalam rumah, ajar adik Sayyidina Umar dengan adik ipar ajar Quran. Apabila mendengar suara Umar Al-Khattab, terus bersembunyi diri di dalam rumah. Terus Khabbab pun nusuk, takut dengar suara Umar. Umar ni orang besar, tubuh dia besar. Dan Fatimah bin Al-Khattab pula menyembunyikan sahifah yang ditulis dengan ayat-ayat Quran. Ada sahifah ni dia berulang ataupun kulit kayu, tulis ayat Quran. Macam tu Quran belum disempurnakan. Umar terus menerkam iparnya dan menampar sehingga jatuh. Umar masuk terus tampar adik ipar dia. Sebelum Umar bertindak dengan lebih lagi, adiknya Fatimah menghalang, adik dia lawan. Lalu Umar menampar Fatimah, tampar adik dia pula sehingga berdarah mukanya. Fatimah adiknya berkata, ya benar, bukan agama yang kamu anuti selama ini. Yang benar bukan agama yang kamu anuti selama ini. Yang betul bukan agama hakmu ikut. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan malaikat Allah, dan aku naik saksi Nabi Muhammad pesuruh Allah, kata adik dia. Mengucap depan Sayyidina Umar. Tiba-tiba Umar terasa sedih terhadap adiknya dan menyesal di atas kekasarannya. Umar mari menyesal kata adik dia pula. Lalu Umar pun berkata kepada adiknya, berikan lamaran itu, aku mahu melihatnya. Minta surat hamba baca tu. Adiknya menjawab, kamu masih najis. Surat ini tidak boleh disentuh melainkan oleh orang-orang yang bersuci, kata adik dia. Aku tak boleh beri, mung najis. Najis adik. Muka darah pun berani lagi. Mung ni najis. Tak boleh baca. Umar pun pergi mandi. Setelah selesai ia mengambil surat lamaran itu, tiba-tiba di dalamnya terbaca firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa arda was samawati al-ula. Sehingga firman Allah Ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Maknanya dengan nama Allah Maha Penyayang, Taha, kami telah turunkan kepada Muhammad Quran untuk mencelakakan manusia, malaikat untuk peringatan bagi siapa yang takut pada Tuhan. Diturunkan dari Tuhan yang mencipta langit dan bumi dan langit yang tinggi. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku dan dirikanlah sembahyang untuk ingat padaku. Ini makna ayat dalam surah Taha. Umar berkata, alangkah indahnya dan baiknya kata-kata ini, aku masuk Islam, kata dia. Sayyidina Umar kata, dah baca surah Taha ni, Umar kata aku nak masuk Islam. Tunjukkan kepadaku di mana Rasulullah, tunjuk aku nak ketemu Rasulullah, aku nak masuk Islam. Demi mendengarnya Khabbab yang sedang bersembunyi meluru keluar. Khabbab nusuk apa tubik? Tubik nusuk tadi. Bergembiralah wahai Umar, aku berharap engkaulah yang dimasukkan dengan doa Rasulullah. Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahdil umarain. Ya Allah, menangkanlah Islam salah seorang daripada Umar. Ada dua Umar jahat. Satu Umar bin Khattab, satu Ammar bin Hisham. Ammar bin Hisham ni Abu Jahal. Dua-dua ni jahat belaka. Nabi minta doa, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah Islam dengan salah seorang berdua Umar ni. Ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar, Umar bin Khattab dan Ammar bin Hisham. Rasulullah SAW ketika itu berada di rumah di Bukit Safa.
Masa tu Nabi duduk di Bukit Safa, rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Umar mengambil pedangnya dan pergi ke rumah yang diberitahu itu. Tak tinggal pedang bawa juga. Pergi rumah Nabi, beritahu Nabi ada situ. Lalu ia mengetuk pintu, terus ketuk pintu. Salah seorang yang ada dalam rumah mengintai keluar dari lubang pintu. Yang duduk nusuk rita, itu siapa dia? Ia melihat Umar dengan pedangnya. Tengok Umar dengan pedang seleret. Umar mari dengan pedang, lalu memberitahu Rasulullah SAW. Orang-orang yang ada dalam rumah berkumpul cemas, semua takut tang belaka. Bila tengok Saidina Umar mari ni, takut belaka, ada pedang pula. Hamzah bertanya kepada orang itu, apakah yang berlaku? Hamzah mendengar, ada apa? Mereka berkata, Umar. Orang tu kata Umar. Hamzah berkata, Umar kah? Buka pintu untuknya. Hamzah dah buka pintu. Umar ke Umar ke lah, kata Saidina Hamzah. Temulah Jabir dengan Jabir. Buka pintu, kata Saidina Hamzah. Kalau ia mahukan yang baik, kita berikan kepadanya. Dia nak baik, kita beri. Kalau dia mahukan yang jahat, kita bunuh dia dengan pedang yang ada di tangannya. Sedapnya. Kalau dia nak mari tujuan jahat, kita ambil pedang dia, bunuh dengan pedang ada tangan dia tu juga, kata Saidina Hamzah. Ni hebat Hamzah lagi. Apabila pintu dibuka, Umar pun menemui Rasulullah SAW dan berikrar dengan 2 kalimah syahadah. Semua yang ada dalam rumah bertakbir dengan kuat sehingga didengari oleh mereka berada di Masjidil Haram. Pakat takbir. Umar pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah kita di pihak yang benar? Kita ni betul? Sayyidina Umar kata, Rasulullah kata, ya. Umar berkata, kalau begitu mengapa kita bersembunyi lagi? Lalu mereka keluar beramai-ramai menuju ke masjid dalam 2 saf. Satunya disertai oleh Hamzah dan yang satu lagi disertai oleh Umar. Keluar ke masjid dalam keadaan berani, gagah bila 2 orang ni masuk Islam. Wallahu a'lam.